akan membentangkan mengenai aset budaya. So, apa itu aset budaya? Yang merujuk kepada sumber ketara dan tidak ketara yang mencerminkan identiti, warisan, dan nilai sesebuah negara, termasuklah seni, bahasa, tradisi, dan pembangunan bersejarah. Aset-aset ini memainkan peran penting dalam membentuk imej negara dan memupuk hubungan antara negara lain melalui diplomasi awam dan kuasa lunak, yaitu soft power, serta meningkatkan pertukaran budaya dan persefahaman bersama. Dan sumber ketara itu contohnya seperti bangunan, pakaian tradisional, dan alat muzik. Manakala bagi sumber tidak ketara yaitu tarian tradisional dan muzik. Salah satu aset budaya tempatan yang boleh dijadikan contoh ialah perayaan Gawai yang disambut oleh masyarakat Dayak yaitu Iban, Bidayu, dan etnik lain di Sarawak. Dan perayaan Gawai ini disambut pada setiap 1 Jun pada setiap tahun sebagai tanda kesyukuran setelah akhirnya musim menuai padi. Perayaan ini juga menjadi simbol perpaduan dan identiti budaya dalam masyarakat Dayak. Ianya boleh dijadikan sebagai kandungan kreatif seperti dokumentari, persembahan teater, dan lain-lain sebagai tatapan kepada generasi muda yang akan datang. Dan pada itu, kandungan ini juga dapat membantu pemeliharaan warisan budaya dan seterusnya dapat mempromosikan budaya tempatan ini ke peringkat global menerusi industri kreatif dan media. Salam sejahtera, saya Nur Ashiki, nombor matrik 186. Saya akan membentangkan bahagian produk budaya kontemporari dalam filem aksi iaitu filem Wira dan juga filem The Red Repetition. Pertama sekali, produk budaya kontemporari merujuk kepada hasil seni moden yang menggambarkan nilai identiti dan realiti masyarakat masa kini. Filem adalah salah satu contoh utama dan melalui proses content production, elemen budaya ini diolah secara kreatif untuk menjadikannya lebih relevan kepada penonton moden. Filem aksi sangat sesuai sebagai kajian kerana ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga menyampaikan mesej sosial dan budaya melalui aksi fizikal dan naratif dramatik. Sebagai contoh dalam filem Wira tahun 2019, arahan Adrian Teh, kita dapat lihat kisah Hasan, seorang bekas anggota tentera yang pulang untuk melindungi keluarga daripada ancaman musuh. Walaupun bergenrekan aksi, filem ini kuat menampilkan budaya Melayu melalui seni bela diri iaitu silat serta nilai-nilai seperti keberanian, maruah dan kekeluargaan. Dari sudut teknikal, filem ini menggunakan teknologi CGI, rekaan bunyi dramatik dan visual sinematik untuk menyesuaikan warisan budaya ke dalam budaya kontemporari. Khususnya filem The Red Repetition iaitu dari Indonesia telah mengangkat pencak silat sebagai simbol budaya tempatan tetapi dalam konteks yang lebih ganas dan survival. Filem ini mengisahkan tentang pasukan polis yang terperangkap dalam sebuah bangunan yang dipenuhi dengan penjenayah dan perlu bertarung untuk hidup. Gaya penyampaian yang disampaikan dalam filem ini adalah sangat realistik kerana menggunakan kamera tangan, handheld dan juga pencahayaan gelap serta koreografi aksi pantas telah mewujudkan suasana yang sangat tegang dan isen. Yang menariknya ialah filem ini sangat bergaya antarabangsa tetapi mengutamakan elemen budaya Indonesia yang seperti menjadikan satu contoh produk budaya kontemporari yang berjaya menyeimbangkan tradisi dan gaya moden. Jika dibandingkan Wira lebih menekankan nilai kekeluargaan dan moral, manakala The Red menonjolkan tema survival dan kekacauan sosial. Namun kedua-dua menggunakan seni tempur tradisional dalam bentuk kontemporari. Telah membuktikan budaya tempatan masih boleh diangkat ke platform moden dan menarik perhatian penonton antarabangsa. Yang pertama, kita ada filem Pascal The Movie yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Adrian Teh. Tema untuk filem ini adalah patriotisme. Watak utama dalam filem ini adalah Lieutenant Commander Arman Rahmat yang merupakan anggota elit pasukan Pascal. Dalam filem ini terdapat beberapa nuansa budaya dan nilai masyarakat yang ditonjolkan dalam filem ini. Antaranya adalah penggunaan bahasa Melayu penuh. Yang kedua, taat kepada ketua dan semangat berpasukan, terutamanya dalam pasukan Pascal itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap keluarga. Ini ditunjukkan melalui watak utama kita iaitu Lieutenant Commander Arman yang bertanggungjawab menjaga ibunya yang sedang sakit. Isu semasa yang diketengahkan atau ditonjolkan dalam filem Pascal ini adalah isu keselamatan maritim negara dan tekanan psikologi dalam kerjaya tentera. Untuk filem yang kedua, kita ada Wira yang diterbitkan pada tahun 2019. Tema utama filem ini adalah keadilan sosial. Watak utama untuk filem ini pula adalah Hasan, bekas tentera yang kembali ke kampung untuk membantu keluarganya. Nuansa budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam filem ini adalah yang pertama, nilai hubungan kekeluargaan. Selain itu, nuansa budaya dalam filem ini juga turut menunjukkan atau menekankan unsur seni bela diri iaitu silat.
Isu semasa yang dibangkitkan dalam filem ini adalah konflik antara rakyat biasa dan golongan berkuasa, ketegangan sosial semasa. Filem seterusnya adalah Polis Evo 3. Tema yang diketengahkan dalam filem ini adalah persahabatan dan kerjasama antara dua orang watak utama, iaitu kita ada Inspektur Kai, seorang polis yang serius dan bersemangat, dan Inspektur Sunny, rakan sepasukan Kai yang lebih ceria dan bersahaja. Nuansa budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam filem ini adalah yang pertama, dialog bervariasi logat Malaysia. Yang kedua, memperlihatkan realiti multi budaya. Dan yang ketiga, semangat setia kawan. Isu semasa yang diketengahkan dalam filem ini adalah jenayah cyber, rasuah dan keselamatan awam. Filem yang pertama yang akan kita bahas iaitu The Raid Redemption yang diterbitkan pada tahun 2011 dari negara Indonesia. Tema yang diketengahkan dalam filem ini adalah survival, masalah rasuah dalam sistem polis. Otak utama dalam filem ini adalah Rama, merupakan polis muda yang mahir dalam pelbagai seni mempertahankan diri. Nuansa budaya dan nilai masyarakat dalam filem ini adalah yang pertama, memperkenalkan pencak silat kepada dunia, dan filem ini telah menjadi simbol kemajuan industri filem Asia Tenggara. Isu semasa yang diketengahkan dalam filem ini adalah sistem undang-undang negara yang dicemari aktiviti rasuah, mencerminkan isu realiti sosial masyarakat Indonesia. Filem antarabangsa yang seterusnya adalah Extraction yang diterbitkan pada tahun 2020. Tema yang diketengahkan dalam filem ini adalah penebusan diri, survival, dan dunia jenayah antarabangsa. Watak utama iaitu Taylor Rake, merupakan bekas tentera upahan yang kini menjadi pegawai upahan. Nuansa budaya dan nilai masyarakat yang terdapat dalam filem ini adalah representasi budaya Asia Selatan yang agak stereotype. Dalam filem ini menggambarkan bahawa negara-negara Asia Selatan seperti India dan Pakistan sering menjadi markas pengganas seperti perdagangan, dadah, dan lain-lain. Saya akan membentangkan sumber-sumber bakat kreatif dan teknikal, inovasi dan teknologi. Saya akan menerangkan filem Pascal 2018 yang mempunyai bakat kreatif, yaitu pengarah Adriante membawa pendekatan realistik dan patriotik. Kedua, tenaga teknikal, yaitu bekerjasama dengan tentera laut di Raja Malaysia. Yang ketiga, mempunyai inovasi kisah benar anggota Pascal yang dijadikan filem patriotik, dan teknologi yang digunakan ialah CGI dan VFX. Filem yang ketiga, Wira 2019, iaitu pengarah Adriante mengekalkan gaya aksi dan sinematik yang baik. Tenaga teknikal diterajui oleh pasukan aksi profesional, inovasi sosial seni bela diri dan penyuntingan digital berlapis. Manakala untuk filem aksi luar, iaitu The Raid Redemption 2011, mempunyai bakat kreatif dari Gareth Evans, pengarah dari Wales, meminati seni bela diri pencaksilat. Tenaga teknikal yaitu Iko Uwais mempunyai artis mahir dalam pencaksilat, mencipta koreografi pertarungan yang brutal dan realistik. Digital kamera yaitu Digital Red yang menangkap aksi dengan tepat. Dan filem kedua, Extraction 2020, bakat kreatif yang ada, pengarah Sam Hargrave merupakan koordinator filem terbaik seperti Marvel. Tenaga teknikal yang mempunyai sinematografi membawa gaya visual yang menarik dan kinetik. Gabungan inovasi aksi Hollywood dan aksi selatan, serta menggunakan CGI dan VFX drone sinematografi. Untuk bagian seterusnya, saya akan membentangkan sumber keuangan dalam pengeluaran dan juga pembangunan. Bagi filem aksi tempatan, ianya dibiayai oleh syarikat produksi besar seperti Scope Production, Astro Show, JSC Movies, dan seterusnya, sokongan agensi, kerajaan, dan juga pertahanan. Contohnya seperti Tentera Laut di Raja Malaysia di dalam movie Pascal. Dan seterusnya, peruntukan keuangan meliputi CGI, sinematografi, dan aksi realistik, dan juga lokasi sebenar. Untuk filem aksi antarabangsa pula, pembiayaan dari studio besar dan platform seperti Netflix, yaitu yang digunakan dalam filem Extraction. Untuk filem The Raid 2011 yang menggunakan budget sederhana daripada studio Indonesia, pengarah antarabangsa seperti Gareth Evans, budget hanya digunakan untuk aksi realistik, koreografi, pencaksilat, dan lokasi sebenar. Seterusnya, adakah ia pelaburan yang berbaloi? Bagi pulangan keuangan, filem Polis Evo 3 telah memberikan pulangan 50 juta dalam 24 hari. Ia sangat memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan seterusnya Pascal dengan memberikan pulangan sebanyak RM30 juta dalam tayangan di luar negara
seperti Turki, Brunei, dan juga Singapura. Bagi film Wira, ulasan positif dan dari pengkritik tempatan dan antarabangsa. Dan The Red pula diiktiraf di Festival Film Antarabangsa TIFF mendapat sambutan global. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan kesan sosial dan sumbangan kepada pertukaran budaya merentasi sempadan. Untuk film tempatan yang pertama, yaitu Polis Ibo 3, dari segi kesan sosialnya, film ini menunjukkan kerjasama dan integriti pasukan polis dalam mengenani jenayah moden. Dari sudut pertukaran budaya pula, film ini memaparkan budaya masyarakat Malaysia melalui dialog, lokasi, dan juga gaya hidup tempatan. Dari aspek data dan fakta, film ini berjaya mengutip ringgit Malaysia 50 juta dalam masa hanya 24 hari. Dan film ini juga turut ditayang di Singapura dan Brunei. Yang seterusnya adalah film Wira. Dari segi kesan sosialnya, film ini membawa mesej tentang perjuangan rakyat biasa melawan ketidakadilan dan korupsi. Untuk pertukaran budaya, film ini menggabungkan seni bela diri tempatan seperti silat dengan aksi moden. Dari sudut data dan fakta pula, film ini diterbitkan oleh Astro Show dan mendapat sambutan serta ulasan positif dari penonton dalam negara dan juga luar negara. Di samping itu, film bagi antarabangsa pula, film yang pertama adalah The Red Redemption dari Indonesia. Dari segi kesan sosialnya, film ini memperkenalkan seni bela diri pencak silat ke peringkat dunia dan meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Ia juga berjaya mengangkat taraf film aksi Asia Tenggara. Dari sudut pertukaran budayanya pula ialah, walaupun dalam bahasa Indonesia, gaya penceritaannya yang visual berjaya menarik perhatian penonton antara bangsa. Dari segi data dan fakta, film ini ditayangkan di Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, dan juga Australia. Dan film ini juga memenangi anugerah di Toronto International Film Festival. Yang seterusnya ialah film Extraction, yaitu sebuah film dari Hollywood. Dari segi kesan sosialnya, film ini mengatakan tema pengorbanan dan konflik moral dalam misi menyelamatkan mangsa di kawasan konflik, sekaligus memberi kesadaran global tentang isu kemanusiaan. Dari aspek pertukaran budaya pula, film ini memaparkan budaya dan suasana di Asia Selatan, khususnya Bangladesh dan India. Untuk data dan fakta, pengembaraan dilakukan sepenuhnya di Asia Selatan dan memberi impak visual yang realistik kepada penonton antara bangsa.